غفور رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على كل حال وكل نعمة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أما بعد sihat semua Alhamdulillah. InsyaAllah muka surat 19. Perkara yang ketiga di bawah tajuk ujian atau mihnah bagi orang mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita ambil itu daripada perkara yang ketiga, tengok daripada firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Qul law kuntum fi buyutikum labarazal lazina kutiba alaihimul qatl ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Sadaqallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu berada di rumah kamu sekalipun, nescaya keluarlah juga orang-orang yang telah ditakdirkan Allah Ta'ala akan terbunuh. Yang terbunuh itu ke tempat mati masing-masing. Dan apa yang berlaku di medan Uhud itu dijadikan oleh Allah untuk menguji apa yang ada di dalam dada kamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kamu. Dan ingatlah Allah sentiasa mengetahui akan segala isi hati yang ada di dalam dada. Baik, semua dikasihi Allah Ta'ala. Maka perkara ini adalah untuk menambah bekal dan kedudukan di sisi Allah, kerana perkara tersebut dapat mengangkat darajah dan menambahkan kebaikan mereka, atau menghapuskan segala dosa, kesalahan dan dosa mereka sehingga berjalan di atas muka bumi tanpa membawa dosa dan kesalahan, kerana telah dibersihkan oleh ujian dan cubaan tersebut. Tafsir Ibn Katsir menyatakan perkara di atas daripada firman Allah Ta'ala Surah Ali Imran ayat 154 ini adalah menjelaskan tentang bagaimana ketentuan Allah Ta'ala atas setiap daripada manusia yang beriman kepada Allah. Bahawa hadirin, bila kita bicara tentang dahsyatnya sabar atau sabar itu cinta atau apa sahaja yang memfokuskan kepada sabar, ujian tetap hadir kepada kita. Ujian tetap datang kepada kita. Bila dicontohkan seperti mana orang-orang yang berada di rumah sekalipun, nescaya akan keluar juga sehingga bertemu dengan tempat matinya masing-masing. Ada setengah mereka itu tak nak keluar daripada rumah kerana takut berhadapan dengan risiko keluar daripada rumah. Maka dia pun duduk dalam rumah sehingga muka dan kulitnya jadi kuning. Bukan putih dah, jadi kuning. Ini tahun-tahun umur saya daripada muda lagi dah jumpa seorang lelaki ini. Alhamdulillah masih ada, tapi keadaan dia kuning, dia bukan putih. Kerana duduk dalam rumah. Kenapa tak keluar? Takut apa? Takut jadi macam-macam. Duduk dalam rumah pun ada risiko. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Maka yang demikian, bila datang kepada orang mukmin itu, kalau dalam peristiwa ini, daripada 1000 orang nak ke medan Uhud, tinggal 700. Yang lain hanya kerana terpengaruh dengan Abdullah bin Ubay. Maka semua dikasih Allah Ta'ala, semua ini adalah untuk menguji apa yang ada dalam hati masing-masing. Maka bila didatangkan suatu ujian adalah untuk menambah bekal dan kedudukan di sisi Allah, kerana perkara tersebut dapat mengangkat darajah dan menambah kebaikan mereka yang beriman itu. Kerana dalam hati masing-masing hadirin Allah akan uji. Bila didatangkan suatu ujian, orang mukmin akan berkata apa? Orang yang tidak beriman akan kata apa? Nak ulang lagi sekali, hadirin, belajar tentang sabarkah, tak belajar tentang sabarkah, ujian tetap datang. Awal-awal lagi dah maklum kan? Awal-awal dah bagi tahu. Yang membezakan
bila belajar tentang ilmu tentang sabar, tahu nak menguruskan musibah. Bila tak belajar ilmu tentang sabar, bila datang musibah, bagaimana nak mengurus? Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pengukuhan apa yang dia sabdakan. Wa inna asabaka syai'in, bila berlaku sesuatu musibah ke atas kamu wahai orang yang beriman, fala taqul, jangan sesekali berkata laukana fa'altu kaza wa kaza, kalaulah aku buat macam ni, kena musibah, kalaulah aku tak lalu kat simpang itu, tak kena aku. Hadirin, letak kalau sahaja, dan demikian fa in law taftahu apa ni wa ma syaa qad fa inna law, sekiranya kamu berkata law taftaha amal syaitan, kamu akan membuka pintu-pintu daripada perbuatan syaitan. Maka apa yang disuruh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk orang mukmin, untuk orang mukmin, iaitu orang yang benar-benar beriman kepada Allah Taala. Dia kena sebut walakinna yaqulu qaddarallah wa ma syaa'a fa'ala. Semua itu dalam ketentuan qaddarallah, dengan qadar ketentuan Allah Taala atas apa segala yang berlaku. Ma syaa'a fa'ala. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Maqaddar Allah, apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala atas semua sekali. Ada siapa boleh tahu dengan kadar ketentuan itu? Tak. Dan berapa ramai yang berkata kalaulah aku, kalaulah aku. Hadirin, nak ingatkan, latih lidah supaya berhadapan dengan setiap daripada mihnah, ujian, dengan menyebut ataupun dengan memuji Allah Ta'ala. Latih. Sekiranya tidak buat, maka terbiasalah kita dengan perkataan nasib baik, terbiasalah kita dengan mujur, terbiasalah kita dengan kalau aku. Maka sifat mukmin, kalau sekiranya nak ditambah nilai ke atas dirinya kerana meyakini keseluruhan daripada takdir, keseluruhan daripada keimanannya kehadap Allah Ta'ala, maka dia kena letakkan suatu perkara maqaddarallah, ini semua dengan qadar Allah Ta'ala. Sebab itulah dalam memahami sebuah kesabaran ini, sehingga engkau melihat, sehingga engkau menerima ujian itu sebagai suatu nikmat. Sampai tahap itu, jauh mana boleh pergi kita menerima suatu ujian sehingga dia berkata alhamdulillah. Kena uji, alhamdulillah. Ada ilmu tak kita ke tahap itu? Soalan, ada tak ilmu ke tahap itu? InsyaAllah ada ilmu ke tahap itu. Sebab saya kita jumpa orang sampai ke tahap mana dia diuji oleh Allah Ta'ala. Seorang perempuan kanser payudara tahap 4, sampai tahap nak kena potong dah, tapi dia boleh berkata alhamdulillah. Alhamdulillah, saya sihat. Okey. Tahap 4 ni kak, alhamdulillah. Boleh? Kerana itu, menghapuskan kesalahan dan dosa mereka hingga berjalan di atas muka bumi seolah tanpa dosa, dan kesalahan mereka telah dibersihkan oleh ujian dan cubaan tersebut. Sebab itu ke atas orang mukmin, bila didatangkan suatu ujian, dia boleh kembalikan sesuatu itu kepada Allah Ta'ala, maka saat itulah Allah membersihkan dia daripada kesalahan. Sebab itu jangan dilazimkan dengan sebut kalau sahaja taftahu amal syaitan, maka dibuka padanya pintu-pintu perbuatan syaitan. Maka syaitan akan hasut kita dari sudut mana? Satu perkara syaitan yang tidak pernah berputus asa setelah dia dihukumkan kufur. Iblis dihukumkan kufur oleh Allah Ta'ala di mana? Di syurga. Saat mana? Saat dia tidak patuh pada perintah Allah Ta'ala. Bermula daripada saat itu hingga ke hari ini, dia tidak pernah berputus asa untuk menyesatkan manusia. Matlamat dia tidak pernah berubah. Itu peranan dia. Boleh? Maka semua dikasih Allah Ta'ala, bila tidak disandarkan kepada Allah, hadirin boleh meletakkan perkataan kalau itu lebih utama, maka kita akan dicucuk ataupun diganggu ataupun dihasut atau apa sahaja daripada kelemahan-kelemahan dalam diri.
hotspot itu akan diganggu oleh syaitan, menyebabkan kita boleh terpengaruh. Lazim puji Allah, lazim sebut alhamdulillah, lazim sebut istighfar, astaghfirullah, Allah akbar, atau apa sahaja. Boleh ya? Manusia bukan malaikat yang disucikan oleh Allah. Oleh itu mereka tidak terlepas daripada melakukan kesalahan atau dosa. Manusia selain daripada para nabi tidak ada yang maksum, terpelihara daripada dosa. Kerana itu merupakan rahmat Allah terhadap hamba-Nya yang beriman. Baik, kita ada tak sifat malaikat? Ada. Kita ada sifat malaikat, iaitu ketaatan. Kita ada tak sifat syaitan? Ada, iaitu kejahatan, hawa nafsu. Kita ada tak sifat binatang? Ada, kehendak mengikut nafsu semata-mata. Manusia adalah alam semesta. Boleh katakan begitu. Sebab semua sifat daripada sifat alam ini ada dalam diri kita. Boleh katakan begitu. Seorang yang duduk dalam keadaan yang mana dia menerima ma asabakum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah, tabarakallah. Taat dia kepada Allah Ta'ala. Kalau tak, jadi kalau habis dia. Ikutlah dia kehendak daripada peranan-peranan syaitan itu sendiri. Maka manusia itu selain daripada para nabi tidak ada yang maksum. Semua berdosa. Yang membezakan antara kita ialah cara dia mengharapkan keampunan daripada Allah Ta'ala. Timbul satu isu, kata ulama pun manusia, dia pun berdosa. Saya pun setuju, betul. Sebab semua manusia itu berdosa. Yang membezakan antara kita orang-orang yang alim ini dengan kita orang awam, cara dia bertaubat dan cara dia menjauhkan diri daripada perkara dosa. Kita orang awam tahu dosa, buat juga. Tak boleh ni, dosa ni. Buat juga, tak apa, sikit je. Nanti kita taubat Taubat tu hak bila? Hak bersalah semalam atau hak bersalah 3 tahun yang lalu dah bertaubat? Itu isunya. Orang alim, orang yang berilmu, kecenderungan ke arah berdosa pun dia dah hindarkan. Nak berlaku sesuatu perkara yang mirip kepada dosa pun dia dah jauhkan. Kepada perkara lalai, lara, dia dah pun berusaha untuk menjauhkan diri. Kita selagi mana tak habis bateri, layan tak? Orang panggil pun, tegur pun, ajak kawan jumpa kat kedai makan, kumpul kat satu meja, masing-masing pegang telefon. Baik duduk kat rumah. Cakap tu terang lah. Betul tak? Baik duduk kat rumah. Memang saya cuba buat macam tu. Jumpa dengan kawan. Leka dengan perkara-perkara yang demikian. Hadirin semua dikasihi Allah Ta'ala. Maka adakah kita melihat para alim ulama, dia kecenderungan dia begitu. Sehingga orang tanya bagaimana manusia hari ini, ataupun kecenderungan tabiat para alim ulama dengan Al-Quran, seperti manusia yang dengan handphone yang sekarang. Alim ulama dengan Al-Quran seperti manusia pegang telefon sekarang. Kita dengan pegang Al-Quran dengan pegang telefon, mana lebih banyak? Maka bila dikatakan ulama pun berdosa, ya, sebab dia manusia, cara dia bertaubat lebih cepat daripada kita orang awam. Dan sentiasa beristighfar, sentiasa dengan Al-Quran, lidah bicara dengan Al-Quran hampir 24 jam. Hadirin, Allahu Akbar. Maka atas bimbingan para ahli ulama lah kita berada dalam satu keadaan memahami dengan ilmu Allah Ta'ala. Maka jangan sembarangan lah ukur dengan aras kita. Boleh ya? Maka kerana itulah merupakan rahmat Allah terhadap hamba-Nya. Allah menjanjikan ujian dan cubaan yang berterusan terhadap hamba-Nya adalah bertujuan untuk menguji dan sekaligus menghapuskan kesalahan dan dosa melalui kesabaran dan keikhlasan yang ada dalam diri, seperti daun kering yang gugur di musim panas. Satu tamsilan. Gugurnya dosa-dosa yang berlaku kat atas diri kita ini atas sebab kesabaran kita melalui satu ujian itu, maka Allah gugurkan satu persatu. Boleh? Gugurkan dengan sebab kita bertaubat. Nak bagi tahu tadi apa? Nak bagi tahu tadi, syaitan tidak pernah berubah matlamat dia untuk menyesatkan manusia. Sedangkan manusia mempunyai berbagai objektif dan matlamat kehidupan sampai lupa untuk mencapai keredaan Allah Ta'ala. Dan bila datangnya suatu musibah, dia boleh menyalahkan takdir Allah Ta'ala. Syaitan menerima ketentuan Allah Ta'ala, hukum ke atas dia yang sesat.
kufur engkau kerana engkar dengan perintah aku. Baik, tangguhkan kematianku. Aku nak sesatkan semua manusia. Ada dia putus asa? Tak. Sabar tak dia menyesatkan manusia? Sabar dia. Soalan gitu sudah. Istiqamah tak dia? Ya, istiqamah untuk menyesatkan manusia. Sabar yang tidak terpuji lah. Itu yang perlu kita maklum. Maka atas perkara inilah perlu tingkatkan kesabaran diri kita, kerana syaitan tidak pernah mengalah dan berputus asa. Kenapa pula kita menyalahkan takdir sedangkan syaitan tidak menyalahkan ketentuan Allah Ta'ala menghukum ke atas dia kufur? Malah dia minta untuk menyesatkan. Dahsyat. Dahsyat dia. Maka atas diri kita sebagai orang mukmin, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, maka saat datangnya suatu musibah ke atas diri kamu, maka kembalikanlah diri ini dengan segera kepada Allah Ta'ala, kerana Allah hendak mengangkat darajah, mengangkat kedudukan. Kerana itulah semua yang dikasih Allah Ta'ala. Hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusibu muslima hamma wala ghamma wala nasabi wala wasabi wala huzni hatta syaukati yushakuha illa kufarallahu biha min khatayahu, atau kama qala Rasulullah. Tidaklah seorang muslim ditimpa oleh keresahan dan kesusahan, tidak pula keletihan dan kesakitan, tidak pula kesedihan dan gangguan, sekalipun duri yang mengenainya, kecuali Allah menghapuskannya dengan kesalahan-kesalahan itu. Iaitu keseluruhan daripada kesalahan, musibah yang berlaku ke atas diri kita, Allah nak menghapuskan kesilapan kesalahan yang ada dalam diri kita. Dengan syarat kembalikan setiap daripada musibah itu yang berlaku kembali kepada Allah. Sebab semakin kuat orang yang beriman itu diuji oleh Allah Ta'ala, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Syarat paling utama, kena letak sandaran kepada Allah. Bukan mengatakan kalau. Bukan mengatakan kalau. Bukan mari mengeluh, apalah akulah yang kena, asyik aku je, asyik aku, atau apa saja, kenapa bukan orang lain. Sampai saya dah ceritakan kat sini, dia berkata apa, saya nak duduk hari ini, dia kata apa, saya tak suka dengan ujian, saya nak duduk dalam keadaan baik je selalu, saya tak suka dengan ujian. Wah, saya tak suka diuji. Tak tahulah apa yang difikirkan. Masa tu dia nak hantar resume untuk minta kerja. Agaknya dia tak diuji kot, tak ditanya oleh penemu duga kot, terus dapat kerja kot. Sebab dia kata tak suka dengan ujian. Sedangkan nak dapat kerja diuji dahulu kan, kena interview dahulu kan, ujian juga. Saya nak yang baik-baik je. Awak minta dengan siapa? Saya tanya balik. Awak dapatkan kerja yang baik, awak nak minta dengan siapa? Saya nak minta dengan Tuhan lah. Tuhan mana? Tuhan Allah. Awak nak yang macam mana? Yang baik-baik sahaja. Dahsyat tak? Dahsyat. Orang dah sampai satu tahap yang begitu. Pada dia, Allah Ta'ala bila uji dia, Allah itu zalim. Pada dia, sudut pandang dia. Sedangkan dia tak sedar dia sedang diuji oleh Allah Ta'ala tentang kesetiaan, ketaatan, keikhlasan, kesabaran dan segala daripada keimanan yang ada dalam diri. Maka mohon kepada Allah Ta'ala agar kita sentiasa dalam panduan dan bimbingan Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah Ta'ala, amin. Baik, semua yang dikasih Allah Ta'ala, maka setiap kali datangnya suatu keresahan, kesusahan, keletihan, kesakitan, sedih, gangguan, hantar terpijak duri, hantar terhantuk, terseliuh, terpeleot. Tak kira ada hadirin dalam keadaan macam mana pun, datang suatu musibah daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-sebesar perkara, segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan yang dialas dengan nasib baik, aku sempat ngelak, tak jadi. Ada dia akan diuji lagi. Boleh dah? Dah isyak ke? Dah lagi. Tiba-tiba tanya isyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Nak tambah sedikit lagi berkenaan dengan perkara ini, daripada perkara yang ketiga ni kan,
adalah asal daripada awal-awal perbincangan, nak ingatkan balik betapa ajibnya, ajaibnya, atau nak kata apa ajaib ni, atas ke orang mukmin. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan ajabal li amril mukminin, takjubnya, ajaibnya, hebatnya atas setiap perbuatan orang-orang yang beriman. Perbuatan orang yang beriman. Inna amara, setiap daripada perkara, kullahu, ke atas dirinya itu khair, semua baik. Ini orang mukmin. Ulang lagi sekali, orang-orang yang beriman, apa-apa sahaja yang berlaku ke atas dirinya semuanya baik. Apa dia? Walaisa zalika li ahadin illal mu'minin, tidak ada sesuatu pun ke atas yang dikatakan baik semua perkara itu, melainkan dia adalah orang yang benar-benar beriman. Sekiranya inna asabahu, sekiranya ditimpakan suatu musibah ke atas dirinya, dia bersyukur. Diuji dalam satu perkara, Masya Allah tabarakallah, diuji dengan kemewahan, dia alhamdulillah, syukur dia. Boleh Dan dia melaksanakan seluruh daripada ujian kemewahan itu dengan menyatakan syukur kepada Allah Ta'ala, dilaksanakan dengan infak, dengan apa semua sekali. Dan bila dia diuji dengan perkara daripada kemewahan dia, semuanya baik. Dimiskinkan semula oleh Allah Ta'ala, baik. Okay? Baik. Wa in asabas darra, sebila mana dia diuji pula dengan kemudaratan, maka dia sabara fakana khairan lahu, dia juga adalah orang yang boleh bersabar dan dia syukur ke atas perkara itu, pun baik juga. Hadirin, takjub. Sebab tu dah atas perkara ni nak bagi tahu awal-awal, dia benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, boleh laju baca ni, tak apa kan. Kesabaran para Rasulullah, para rasul-rasul, yang mana jika orang yang beriman sangat memerlukan sikap sabar, apatah lagi para rasul, mereka merupakan utusan Allah yang bertugas mengubah masyarakat dan pandangan hidupnya, membentuk kembali dalam bentuk yang baharu, sama ada berkaitan dengan keyakinan ataupun akhlak dan tindakannya. Maka demikianlah para Nabiullah menghadapi musuh yang telah dikuasai oleh hawa nafsu, atau diperbudakkan oleh dunia, atau dirosakkan hatinya oleh kesombongan dan kedengkian. Baik, hadirin maklum begini, para Nabi dan Rasul mengajak manusia mengubah akidah daripada tidak mentauhidkan Allah kepada mentauhidkan Allah. Jelas. Maka dia berhadapan dengan pelbagai ujian, pelbagai tentangan, kerana nak mengubah akidah, nak mengubah kepercayaan, pegangan, prinsip hidup dan pelbagai. Maka tentangan ke atas para Nabi dan Rasul hebat. Sekarang kita berhadapan dengan manusia yang mana telah pun dalam akidah Islam, dalam tauhid yang meletakkan Allah Ta'ala, Allah Tuhan yang disembah, Rasul Muhammad pesuruh Allah Ta'ala, diajak untuk buat penambahbaikan atas tauhidnya itu. Tentangannya lebih dahsyat daripada orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala hari ini. Betul? Kau rasa macam mana hadirin? Bukan tak beriman, ya beriman. Bukannya tidak tahu dengan agama Islam, ya tahu. Suruh dia buat tambah baik. Engkau siapa nak suruh aku buat macam ni? Pula dah. Aku tahulah, aku pun solat. Ya, kita nak suruh tambah baik. Aku tahulah, pula dah. Bergaduh dengan bukan orang lain yang mentauhidkan Allah, yang bertuhankan Tuhan yang sama, beriman kepada Al-Quran yang sama. Tapi bila saat ajak buat penambahbaikan, kena marah. So nak lawan siapa sekarang ni? Hadirin, kita berhadapan dengan musuh mana sekarang ni hadirin? Nak ubah prinsip, nak ubah kepercayaan, nak ubah akidah. Tak. Itu tugas para Nabi dan Rasul dah buat. Yang kita hari ini, saat hari ini, sekiranya kita tidak mampu untuk mengajak yang bukan Islam, dan kita bukan dalam kelompok itu,
Kita berada dalam kelompok kita, sesama kita. Kelompok para da'i yang bertugas, yang mampu, ada kelompok-kelompok tertentu. Betul tak? Di kalangan kita. Ya, ada. Namun kita di kalangan kita semua, sebagai orang awam, mampu. Kita tak ada keumpayaan itu. Baik, kita ajak sesama kita untuk buat penambahbaikan, pun kena marah. Bukan ajak berperang pun. Ajak kita dan semua jadi baik. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Boleh ya? Maka ada keadaan ini yang perlu kita maklum apa? Demikianlah para Nabiullah menghadapi musuh yang telah dikuasai oleh nafsu atau diperbudakkan oleh dunia atau dirosakkan hatinya oleh kesombongan dan kedegilan. Asyaddun nas bala'ul anbiya'u summal amsalu fal amsalu. Itu perkataan amsal, bukan amtal. Amsalu fal amsalu. Orang-orang yang paling berat ucabaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang di bawah darajahnya dan seterusnya. Pernah kita buat satu program, saya buat satu program dah tanya. Dia tanya saya, kalau saya belajar tentang sabar, saya boleh tak saya jadi orang yang sabar? Gitulah. Maka hadirin, ada juga orang bertanya, saya tak nak belajar ilmu tentang sabar, takut kena uji lagi teruk. Tak disebut awal-awal dah. Tak nak belajar, takut. Kalau takut, maka duduklah dalam penderitaan, kebodohan sampai habis. Itu perkataan Imam Syafi'i. Siapa yang takut untuk buat perubahan ke atas dirinya untuk jadi orang yang lebih baik, maka duduklah dalam penderitaan kejahilan diri, kebodohan diri. Duduklah dalam derita bodoh atau jahil. Boleh? Kalau hadirin berusaha untuk meningkatkan keupayaan diri menjadi orang yang Masya Allah tabarakallah, melihat kesabaran para Nabi dan Rasul itu, tabarakallah sana khaliqin, kedudukan kita semua akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ke Allah yang lebih baik. Nilai keimanan akan bertambah, dan setiap kali mendapat suatu ujian, dia tidak lain menyandarkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin jauh kesesatan suatu kaum, semakin besar juga kesabaran yang diperlukan. Contohnya para nabi yang terkenal dengan tabah, yang sangat tabah dan sabar, iaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua maklum kisah-kisah ini nanti akan diceritakan di akhir-akhir daripada kitab ini. Buku ni akan diceritakan. Cuma kita ambil maklum antara nabi yang terlibat dalam nabi-nabi ulul azmi. Kan ulul azmi inilah rasul-rasul nabi yang berhadapan dengan setiap daripada tentangan kaumnya sendiri. Maka hadirin kena maklum gini. Tadi kita dah sebut, kalau syaitan boleh sabar untuk menyesatkan manusia, maka ke atas diri kita, sejauh mana kita boleh sabar dengan kebodohan diri? Sejauh mana pula kita boleh sabar dengan kejahilan diri kita sendiri? Tahu kita ni jahil, tak nak belajar, sabar pula dia. Sabar yang tak terpuji tu salah faham tentang sabar. Ya? Seperti mana yang kita ketahui, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang menyeluruh, iaitu dakwah kepada manusia, semua manusia, tidak kira warna kulit, negara, peringkat, dakwah untuk mengubah tanggapan, tradisi, sistem dan keadaan. Maka secara automatik musuh baginda juga akan bertambah. Kerana itulah pembawa risalahnya memerlukan kesabaran yang kuat. Waktu Iblis mengisytiharkan dengan jujur saat itu, Iblis dengan jujur mengisytiharkan siapa musuhnya di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, engkaulah Muhammad, musuhku yang pertama. Musuh nombor satu engkau dan sesiapa yang mengikuti kamu. Siapa yang beriman mutlak penuh, beriman penuh, ikut seluruh daripada ajaran Allah dan Rasulullah, maka mereka itu adalah musuh. Musuh siapa? Musuh iblis. Dan dia berusaha untuk menyesatkan. Maka atas kita semua, tingkatkan kesabaran lebih kuat daripada kesabaran musuh. Kena kuat sungguh. Sebab dia tak pernah putus asa, maka kita kena jadi yang lebih dahsyat daripada mereka itu. Hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beritahu dalam daripada firman-Nya, surah Ali Imran, ayat yang terakhir, ayat yang ke-200.
Tadi Iman dah baca dah satu daripada surah Luqman. Daripada surah Ali Imran ayat yang ke-200. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Perintah ke atas orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. 3 asas utama. Surah Ali Imran ayat ke-200. Yang ini asas hadirin kena maklum. Sesiapa yang melihat seluruh perjalanan kehidupan ini penuh dengan keindahan bunga-bungaan, maka dia tidak kenal watak musuhnya. Siapa-siapa yang melalui perjalanan kehidupan hari ini sehingga ke hari ini, dia meletakkan nilai keindahan, seronok saja hidup, bunga-bungaan, tanpa ujian apa semua, maka dia tidak kenal watak musuhnya. Boleh? Bila dia kenal watak musuh, maka dia adalah orang yang beriman. Dia akan menjadi orang yang bersabar. Kemudian dia menguatkan kesabarannya. Wasabiru warabitu, dia mengukuhkan lagi. Rotaba, simpulan, dia kuatkan lagi. Dia kuatkan lagi. Baik. Boleh Adakah orang yang sabar sekarang? Ya, kuatkan lagi kesabaran. Nak tunggu masa isyak ni. Kuatkan lagi. Tak. Lepas tu kena pertahankan kesabaran sekarang. Usah bangun lagi, sekejap lagi. Gitulah lebih kurang. Maka kuatkan. Ada ni berhadapan dengan ujian, ya. Sedang sabar tak dengan ujian itu, ya. Kuatkan kesabaran lagi, maka kukuhkan keimanan. Semua ada pengalaman diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Beza berat ataupun ringan. Boleh Berat ataupun ringan. Saya ingat saya pernah diuji Allah Ta'ala di Madinah. Last sekali surrender. Surrender macam mana? Telefon kat mak. Sebenarnya tak nak telefon dekat Madinah. Ujian cirit-berit dengan demam. Allah Ta'ala alam. Sehingga berubah struktur badan. Ni tulang belulang ni berubah. Itu perasan berubah. Last sekali surrender macam mana? Telefon, minta redha, minta maaf, minta ampun, halal semua sekali. Kiranya matilah di bumi Madinah. Last tak boleh dah kata apa dah. Senyap telefon. Gitu. Subuh baru boleh bangun. 4 hari. Hari yang keempat, subuh baru boleh bangun untuk solat subuh berjemaah. Masya Allah. Hadirin. Ujian. Kita tak tahu. Kenapa ya Allah? Tak tahu. Di bumi Madinah. Rupanya jumpa satu hadis. Siapa yang diuji di bumi Madinah dengan ujian yang Allah Ta'ala yang berat, maka di situlah Allah Ta'ala datangkan suatu daripada Allah Alam, kurniaan anugerah Allah Ta'ala alam. Apabila dia dapat mati, lagilah berapa ramai orang minta mati di bumi Madinah. Hadirin, namun Allah tak sampai kita. Boleh Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Maka ini yang perlu kita faham. Kena faham watak musuh. Dan paling utama, watak musuh yang ada dalam diri sendiri. Apa? Kejahatan diri. Betul tak? Kejahatan diri sendiri. Saya dah kongsikan doa kan sebelum pada pertemuan yang sebelum ni. Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Ingat lagi? Ingat, saya ingat doa tu. Ada ingat lagi tak? Saya dah doa, dah minta aman. Belum? Iya ke? Ni kejahatan atas diri sendirilah yang perlu hadirin maklum. Kena faham watak itu. Watak diri kita. Kena berhenti lah ni. Habis tak? Okey. Nanti kita baca doa tu dah. Ni saya sebutkan dulu. Sekejap nanti bertindan. Saya nak bacakan doa ni, kemudian nanti ambil ruang amalkan, sebab kita akan bincangkan lagi insya-Allah. Lebih baik kita ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Lagi sekali. Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku petunjuk untuk berbuat kebaikan, kebajikan.
dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kejahatan diriku sendiri. Hadirin kenal watak kejahatan dalam diri, insya-Allah Allah Taala permudahkan laluan untuk menjadi orang yang lebih sabar dan dicintai oleh Allah. Barakallahu fikum jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.